Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening. I be Turut Ang. My name is Siti Aisyah binti Khalid. My metric number 198379. So today I will presenting about what I had learned from the actual SHO during my interview session. So before everything, this is the content consists in my slides. So pertama sekali biodata. Ini menerangkan berkenaan dengan latar belakang yang berkaitan peribadi dan pendidikan SHO yang ditemu ramah. Yang kedua adalah peranan dan tanggungjawab yang menerangkan berkaitan dengan peranan dan tugas SHO dalam syarikat beliau. Yang ketiga adalah peluang yang menerangkan berkenaan dengan peluang berharga yang didapati sepanjang kerjayanya sebagai SHO. Dan yang terakhir sekali adalah rintangan yang menerangkan berkaitan dengan cabaran yang dialami oleh SHO sepanjang kerjayanya di. Yang pertama sekali adalah latar belakang SHO. Beliau hanya ingin dikenali sebagai Encik X. Beliau telah bekerja sebagai Safety and Health Officer di salah sebuah kilang makanan ringan, minuman dan produk lain yang bertapak di Melaka. Menurut beliau, beliau telah berkhidmat di syarikat tersebut selama 20 lebih tahun. So kita beralih kepada latar belakang pendidikan beliau. Beliau bermula dengan pembelajaran asas di Sekolah Kebangsaan Cincin sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bendahara. Selepas SPM, beliau bekerja sebagai seorang kaki tangan awam di Pejabat Daerah dan Tanah Jasin Melaka selama beberapa tahun sebelum beliau mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan. Seterusnya beliau telah melanjutkan pelajaran ke IKM Jasin dan mengikuti latihan praktikal selama 6 bulan di salah sebuah syarikat di Melaka. Beliau juga telah menghadiri kursus SHO selama 22 hari sepenuh masa oleh pihak NIOSH yang dianjurkan oleh pihak NIOSH, dan akhirnya setelah menghadiri beberapa sesi praktikal, beliau berjaya menempatkan diri sebagai Safety and Health Officer di syarikat tempat beliau bekerja sekarang. Menurut Encik X, berikut merupakan beberapa peranan dan tanggungjawab umum yang perlu dilaksanakan oleh seorang SHO. Yang pertama sekali adalah menasihati majikan. Seorang SHO perlulah menggunakan pengalaman dan pengetahuan beliau tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKM yang telah dipelajari untuk memberikan nasihat dan tunjuk ajar kepada majikan. Yang kedua adalah memeriksa tempat kerja. SHO perlu memeriksa tempat kerja untuk melihat tahap pematuhan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Beliau bertanggungjawab untuk menyediakan laporan pemeriksaan untuk dijadikan panduan penambahbaikan dan akan dibincangkan semasa mesyuarat nanti. Mesyuarat bersama majikan dan juga wakil pekerja. Yang ketiga adalah menyiasat kemalangan. Jika berlaku sesebuah kemalangan, SHO bertanggungjawab untuk menyiasat apakah punca kemalangan tersebut berlaku. Yang keempat adalah melaksanakan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Program ini perlu dijalankan melibatkan semua pekerja untuk meningkatkan kefahaman serta kesedaran mereka berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Dan seterusnya, seorang SHO bertanggungjawab untuk menjadi Setiausaha Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan JKK. Seorang SHO bukan sahaja bertanggungjawab untuk mencatat minit mesyuarat, tetapi SHO juga perlu menyediakan dokumen dan menyimpan rekod berkaitan dengan KKP. Dan yang terakhir sekali adalah menyediakan laporan. Seorang SHO perlu membuat laporan sebelum hari yang ke-10 bulan berikutnya. Hal ini diperuntukkan dalam Peraturan 19 dalam Peraturan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. Encik X ada berkongsi dengan saya apakah elemen-elemen yang perlu ada dalam laporan tersebut.
Antaranya adalah apa tindakan yang perlu diambil oleh majikan, cara untuk mewujudkan dan mengekalkan keadaan bekerja yang selamat dan sihat di tempat kerja, jumlah dan jenis kemalangan, apa-apa jentera, loji, peralatan, perkakasan, bahan, proses dan segalanya yang digunakan di tempat kerja yang boleh menyebabkan kecederaan anggota ke atas mana-mana orang yang sedang bekerja. Seterusnya, dalam laporan tersebut perlu juga mengesyorkan apa-apa pengubahan yang perlu dibuat kepada struktur ataupun susun atur di tempat kerja untuk kepentingan keselamatan dan kesihatan orang di dalamnya. Okay, menurut Encik X, jika elemen-elemen tersebut tiada di dalam laporan yang disediakan, besar kemungkinan laporannya akan ditolak dan peluang untuk seorang SHO itu untuk memohon kad hijau adalah tipis. Kita beralih kepada peluang dalam kerjaya SHO. Encik X ada berkongsi dengan saya. Sepanjang beliau bekerja sebagai SHO, beliau berpeluang untuk berfikiran jauh dan matang. Seperti yang kita tahu, kerjaya sebagai seorang SHO melibatkan orang, melibatkan nyawa. Beliau perlu berfikiran jauh apakah sesuatu itu adalah sihat, sesuatu itu adalah selamat untuk semua orang yang bekerja di syarikat tempat beliau bekerja. Yang kedua adalah beliau berpeluang untuk melancong ke negara luar sambil belajar dan memperbaiki diri. Menurut Encik X, syarikat telah memberikan beliau peluang untuk melancong ke beberapa negara luar, negara maju luar seperti Jepun, Korea, untuk melihat sendiri bagaimanakah situasi dan apakah langkah-langkah seorang SHO yang perlu ambil untuk memastikan keadaan serta keselamatan para pekerja di dalam syarikat. Yang ketiga adalah beliau berpeluang untuk menambah baik kemahiran penyelesaian masalah. Menurut Encik X, beliau perlu bertindak pantas dan mampu untuk menyelesaikan segala isu-isu yang berkaitan dengan, terutamanya yang berkaitan dengan akta-akta yang diwartakan oleh kerajaan dengan majikan di tempat beliau bekerja. Beliau juga perlu menyelesaikan segala kes kemalangan, kesihatan yang melibatkan orang yang bekerja di syarikat tersebut. Akhir sekali, beliau berpeluang untuk memperbaiki kemahiran komunikasi. Seperti yang kita tahu, kerjaya sebagai seorang SHO melibatkan dengan manusia. Kerana hal ini, beliau perlu memperbaiki kemahiran komunikasi demi menjaga keselamatan semua pekerja di tempat beliau bekerja. Akhir sekali, Encik X telah berkongsi dengan saya berkaitan dengan cabaran yang perlu ditempuh sepanjang bergelar Safety and Health Officer. Yang pertama sekali adalah kekurangan masa bersama keluarga. Menurut Encik X, beliau telah menggunakan hampir 80% masanya di tempat kerja, manakala hanya 20% lagi bersama dengan keluarga Encik X. Beliau berkongsi beliau perlu memaksimumkan masa bersama keluarga dengan aktiviti-aktiviti yang berkualiti. Yang kedua adalah cabaran untuk mengubah mentaliti manusia. Encik X berkata sangat susah untuk mengubah habit seseorang itu. Beliau bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan pekerja, tetapi beliau sangat susah untuk mengubah mentaliti pekerja di syarikat tersebut. Beliau perlu bertindak bijak bagaimana untuk mengubah persepsi terhadap betapa pentingnya keselamatan dan kesihatan seseorang. Dan yang terakhir sekali, Encik X juga berkongsi beliau
terpaksa menjalankan tugas di luar bidang kerja SHO. Beliau berkongsi pada awal-awal pengalaman beliau perlu mengira man hours ataupun overtime. Beliau juga perlu berada di pintu pagar untuk melihat sesiapa yang datang lambat dan sebagainya. Di sini beliau menasihati saya supaya tahu apakah value diri sebagai seorang SHO dan tahu apakah bidang kerja SHO. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.